Hai, saya Cikgu Cyril dan sekarang saya akan masuk ke dalam bab 2.1.2 di bawah tajuk nombor perduaan, di mana kita akan masuk kepada muka surat 23. Okey, untuk rujukan lebih lanjut boleh pergi kepada muka surat 23. Jadi tanpa membuang masa, anda boleh lihat video saya selepas ini penerangan tentang penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Untuk penukaran nombor perduaan, ianya adalah satu perkara yang straightforward, di mana soalan akan biasanya keluar seperti ini, bertanya berapakah nilai digit bagi 8 dalam 8091 mengikut sistem asas 10. Ini adalah satu soalan yang sangat direct lah. Jadi untuk mencari nilai digit tersebut, anda cuma perlu melakukan ataupun membuat sebuah jadual seperti ini, di mana anda kena senaraikan kedudukan nombor tersebut dan nilai digit. Untuk kedudukan anda senaraikanlah daripada 10 kuasa 0 sehingga kepada, kalau ada 4 digit, 10 kuasa 3. Okey, kalau nak lebih seperti saya ini pun boleh. Okey, tak salah. Okey, tetapi biasanya kelebihan ataupun terlebih membuat seperti ini tidak diberi markah. Dia cuma akan berikan markah pada yang utama sahaja. Selepas itu, nombor yang diberi tadi itu anda masukkan ke dalam ruang-ruang kosong. Okay, kalau 8091, masukkan satu persatu seperti ini. Nilai digit itu dicari dengan mendarab nilai kedudukan tersebut dengan nombor tersebut. Contohnya di sini, 1000 ini adalah nilai kedudukan, 8 adalah nombor tersebut, dan anda mendapat 8000. Sama juga dengan kedudukan nombor kosong, iaitu nombor itu adalah kosong, nilai tempat dia adalah 100. Apabila didarab, anda dapat kosong. Dan itulah perkara yang berlaku pada dua bahagian yang seterusnya. Anda mesti ingat dan jangan lupa bahawa untuk nombor 10 asas kosong, nilai kedudukan dia adalah 1. Walau macam mana sekalipun, nilai dia adalah 1. Dia bukan kosong. Ini adalah kesilapan yang biasa pelajar buat. Oleh itu, kalau anda pelajar saya mewajibkan anda membuat kesimpulan selepas menjawab soalan tersebut. Anda mesti menulis, maka nilai digit 8 adalah 8000 dalam sistem asas 10. Tujuan saya mewajibkan perkara ini adalah sebab ini sebenarnya adalah langkah kerja. Okey, pada khemah saya lah, ini adalah langkah kerja dan soalan itu perlu dijawab. Kalau anda membuat satu rangka seperti ini, jadual seperti ini memberi markah kerja, tetapi jawapan tidak diberikan di sini. Oleh itu, anda perlulah membuat kesimpulan seperti yang ditunjukkan dalam skrin ini. Alright, so sekarang anda sudah faham tentang bagaimana kita mencari nilai digit bagi nombor asas 10. Jadi sekarang kita bergerak kepada nombor perduaan. Seperti yang sudah maklum, nombor perduaan terdiri daripada dua nombor saja, iaitu 0 dan 1. Dan nilai tempat nombor perduaan adalah nombor 1, 2, 4 dan seterusnya. Biasanya nombor perduaan ini, nilai tempat nombor tersebut adalah 2 kali lebih besar daripada nombor sebelumnya. Contohnya di sini adalah 200, 1, 201, 2 sehinggalah yang anda lihatlah nilai kedudukan dia. Okey, dia 2 kali lebih besar daripada nilai sebelum. Jadi nilai kedudukan digit adalah ditunjukkan dalam skrin di depan ini. Ini anda boleh tambah sehingga infinity. Okey, ini sudah ditunjukkan sebelum ini juga. Okey, jadi soalan akan untuk penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan adalah sangat direct juga. Seperti ini, soalan tukarkan nombor 1011 kepada nombor perpuluhan. Ini soalan yang sangat ringkas, sangat direct. Jadi bagi saya, pelajar perlu mereka sebuah jadual seperti ini. Okey, buat satu jadual ini, kemudian isikan tempat-tempat mengikut apa yang perlu. Contohnya, first, kedudukan 200, 201, 202, 203, 204. Kemudian terus tuliskan nilai kedudukan dia. Kenapa anda diminta ataupun saya mahu dan suka pelajar saya menulis nilai kedudukan dia ini? Ini adalah supaya untuk mengelakkan anda daripada keliru, confuse. Okey, kalau anda tidak tulis nilai kedudukan ini, anda boleh tersilap kira. Jadi sebaik-baiknya anda tulis. Kemudian nombor pun dimasukkan. Kenapa? Supaya anda faham dan anda tahu nombor itu di kedudukan mana. Dalam kes ini, nombor yang ingin ditukarkan adalah 1011. Masukkan 1011 terus ke dalam jadual ini. Dan kemudian nilai digit. Okey, nilai digit pun sama seperti yang ditunjukkan sebelum ini. Okey, anda darabkan nilai kedudukan darab dengan nombor untuk mendapatkan nilai digit. Okey, sama untuk setiap kotak. Dan nombor perpuluhan
memerlukan anda menambah semua nombor digit tersebut untuk menghasilkan satu nombor. Okay. Dan kalau anda dalam kelas saya, ini adalah satu langkah kerja. Saya tidak menganggap ini sebagai jawapan. Okay. Untuk mendapat markah penuh, anda perlulah menulis kesimpulannya, iaitu maka nombor perpuluhan bagi 10112 ialah 11. Dan lihat bagaimana saya menulis nombor 11. Saya tidak meletak subscript 2. Kalau saya letak subscript 2, ini bermaksud ini nombor perpuluhan. Dan lihat bagaimana saya menulis kesimpulannya. Dalam kesimpulan ini, nombor perpuluhan saya sudah letakkan subscript 2. Kalau saya tak letak subscript 2 ini, itu bermaksud bahawa 1011 ini adalah 1011. Sama juga dengan jawapan 11. Kalau saya tuliskan subscript 2, ini bermaksud ini adalah nombor perduaan. Jadi anda kena ingat dan berhati-hati tentang perkara ini. Kalau anda pelajar saya dan anda menulis kesimpulan seperti ini dan anda tertinggal subscript itu, jawapan anda yang anda beri adalah salah. Okay, memang saya akan tandakan sebagai salah. Anda mesti ingat dan berhati-hati tentang subscript. Okay, kalau nak selamat lagi, tulislah 11 subscript 10 untuk menunjukkan ini nombor perpuluhan. Okay. Jadi bagaimana kalau nombor itu lebih besar? Dalam contoh yang kemudian ini 111011, okay, nombor perduaan, tukarkan kepada nombor perpuluhan. Sama juga teknik dia. Anda bina sebuah jadual. Jadual ini memang wajib untuk pelajar saya. Isikan ruang-ruang kosong, kedudukan, nilai kedudukan, nombor. Kemudian untuk mendapatkan nilai digit, Anda darabkan nilai kedudukan darab dengan nombor untuk mendapat nilai digit. Dan untuk mendapat nombor asas 10, Anda perlu menambah semua nilai digit tersebut untuk menghasilkan nombor asas 10. Sangat senang dan sangat mudah. Okay, jadi ingat, sebelum kita mengakhiri tajuk ataupun pengajaran ini, anda perlu membina sebuah jadual untuk menjawab soalan pertukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan, dan anda perlu menulis subscript 2 apabila anda menulis nombor perduaan. Ini adalah satu kesilapan yang pelajar selalu buat. Dia lupa nak tulis subscript 2 tu. Dan yang terakhir, anda mesti meletak kesimpulan ataupun pernyataan penutup untuk menjawab soalan. Okay, seperti yang anda lihat di sinilah. Pernyataan penutup ini mesti diletakkan. Bagi saya ini sangat penting. Itu saja penerangan saya tentang penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Saya harap anda faham apa yang telah dibentangkan, apa yang telah diajar. Jika anda ada apa-apa soalan, ada apa-apa nak tanya, boleh tinggalkan dalam ruang komen. Jika tidak ada, boleh cadangkan tajuk yang kamu nak saya buat, sebab itulah yang menjadi inspirasi saya kepada buat video. Dan saya harap anda akan melihat lagi video-video yang lain. Terima kasih kerana menonton dan selamat belajar.